على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Timbalan Nazir Masjid kita, Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siap, dan AJK dan pegawai surau Al-Ikhwan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. La hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu Akbar. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti yang kita tahu, tidak ada zikir yang lebih afdal melebihi bacaan Al-Quran. Kenapa? Sebab hanya Al-Quran sahaja yang pahalanya dikira per huruf, bukan per perkataan, dikira per huruf. Jadi orang yang baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk, pahala dia lain. Baca Al-Quran dalam berwuduk, lain lagi pahalanya. Baca Al-Quran pula
Dalam solat berbeza lagi, berganda lagi pahalanya. Apatah lagi kalau kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka pahala berkali-kali lipat kali ganda. Apatah lagi kita baca dalam kita ada wuduk, dalam solat, dalam bulan Ramadan, kemudian kita baca pula dalam tanah haram Mekah, kita baca pula dekat Masjidil Haram, maka pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Sekiranya tidak ada apa-apa keadaan, zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Tetapi sekiranya berlaku keadaan tertentu, maka zikir lain melebihi bacaan Al-Quran. Sebagai contoh, bila masuknya malam raya, tidak ada zikir yang Allah Ta'ala lebih cintai, tidak ada zikir yang Allah Ta'ala lebih sukai melebihi takbir raya. Dan bila kita sedang dalam keadaan berihram, tidak ada zikir yang Allah Ta'ala lebih suka dan lebih mencintai melebihi talbiyah. Dan sekiranya kita berada di depan makam Nabi SAW, maka tidak ada zikir yang lebih afdal melebihi salawat. Sekiranya tidak berlaku keadaan tersebut, maka zikir yang paling afdal adalah bacaan Al-Quran. Masya Allah. So apa? Hanya bacaan Al-Quran sahaja yang kalau kita nak baca, kita kena suci. Maksudnya daripada hadas besar. Kalau kita sedang berhadas besar, kita diharamkan baca Al-Quran. Adapun zikir-zikir lain seperti zikir lain, salawat dan sebagainya, tak disyaratkan suci daripada hadas besar. Itulah kemuliaan dan kelebihan Al-Quran, yang mana kita baca tu dikira sebagai ibadat. Masya Allah. Dan insya Allah seperti biasa, sebelum kita mula, kita betulkan niat kita. Apa tujuan kita mempelajari Al-Quran? Kita niat yang pertama untuk mendapat keridhaan Allah, yang kedua untuk memperbaiki diri, yang ketiga untuk menuntut ilmu, yang keempat untuk sampaikan kepada orang lain, yang kelima kita niat dakwah, yang keenam kita niat untuk mengeratkan silaturahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang mana niat tadi yang kita niatkan adalah niat yang basic. Contoh kalau haji-haji semua nak tambah lagi niat, dipersilakan. Mungkin ada yang antara kita yang tambah niat untuk apa? Untuk mendapat kesihatan, untuk dijauhkan musibah, untuk kesembuhan daripada penyakit, ataupun nak apa? Nak dapat zul dan sebagainya. Kita boleh tambah niat-niat apa lagi? Nak jumpa jodoh ke, nak tambah jodoh, ikut kita apa-apa saja yang kita niatkan, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan kita pada muka surat berapa, sampai ingat? Muka surat yang ke-6 Kita buka muka surat yang ke-6, insya-Allah. Ayat yang ke berapa? 33. Okay, InsyaAllah kita buka muka surat yang ke-6, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-33, insyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Betul, insyaAllah. Okay. Muka surat yang ke-6. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Terus. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Cantik, kita ulang sekali. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Cantik, betul. Dan akan lebih cantik kalau kita jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut qala ya, lam dengan ya tak nak bunyi ya, nak bunyi arah nipis ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Cuba try. Cantik, betul. Yang kedua, tengok dekat ambihum. Nun mati bertemu dengan
ba. Ada hukum apa? Iqlab. Okay, sekarang saya minta para hadirin sekalian cuba dengar mana yang saya baca betul. Fokus dekat bunyi tu. Pertama, saya baca dengan bibir saya rapat dan tekan. Bunyi dia bihum pertama. Kedua, saya baca bibir saya rapat tapi tak tekan. Bihum kedua. Yang ketiga, saya baca bibir saya tak rapat. Bihum. Agak-agak mana yang betul? Pertama, kedua atau yang ketiga? Pertama, kedua, ketiga. Jawapan yang keempat. Satu dan dua betul. Okey. Jadi iqlab kat sini kita boleh buat pertama cara kita bibir rapat dan tekan. Cara yang kedua bibir kita rapat tapi tak tekan. Kenapa? Sebab ada nak beritahu cara nak buat iqlab ni bibir atas dengan bibir bawah hanya beza sehelai kertas. Nak buat cara sehelai kertas tu buat cara yang kedua, rapat tapi tak tekan. Bihum, cuba try. Jadi hajah semua boleh pilih. Nak pilih yang pertama boleh, yang kedua pun boleh insya-Allah. Okey kita ulang sekali. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Cantik, terus. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Cantik, kita ulang sekali. Masa kita sebut bi asma tak nak bunyi ma bi asma ni pesan. Kita ulang sekali. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Cantik, terus. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Cantik, kita ulang sekali lagi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Cantik, betul. Dan akhirnya berkemas. Tengok dekat aqul lakum. Aqul. Okey. Masa kita sebut dekat aqul pertama dia kena lama sikit sebab lam ni sifat dia rakhawah. Pertama aqul. Okey, cuba tengok masa kita sebut aqul, mulut kita jangan maintain muncung. Jadi jangan macam aqul lakum nanti lam jadi barat. Masa kita sebut aqul tu kita buka mulut kita sikit. Aqul lakum. Cuba try. Jadi bila kita buka balik mulut kita, lam kita tak jadi berat. Yang kedua, tengok dekat a'lam. Fokus dekat bunyi fokus dekat bunyi ain. Okey. Sekarang cuba haji-haji dan hajah-hajah semua dengar mana yang saya baca betul. Fokus dekat huruf ain. Pertama saya baca a'lam. Saya ulang. Pertama saya baca a'lam pertama. Kedua saya baca a'lam. Mana yang betul? Yang pertama ke yang kedua? Saya ulang Pertama saya baca a'lam. Kedua saya baca a'lam. Mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Pertama, kedua? Jawapan yang betul adalah yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Okey, cuba dengar.
Kenapa yang pertama salah? Sebab saya baca ain dengan suara terputus. Saya baca lam, tak fasih. Kenapa yang kedua salah? Sedangkan ain saya bunyi hidup. Yang kedua, ain saya kurang dalam. Saya sebut tadi hanya dekat surface, dekat permukaan saja. Saya baca lam. Okay. Ain yang cantik, kita sebut ain kita dalam sikit, tapi suara tak putus. Jadi yang betul lam. Cuba try. Sekali. Lam. Okay, untuk latihan huruf ain macam saya belajar dulu, kita untuk latihan cuba masuk slow-slow. Cuba try. Jangan mula dengan mula dengan dulu. Jadi kalau kita dah fasih, kita boleh buat dengan cara yang menaik, tapi dengan kadar yang sekejap. Contoh kita boleh praktik dalam surah Al-Fatihah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ya? Tapi ingat, untuk latihan kita boleh buat macam tadi. Tapi jangan dalam solat iyyaka na'budu. Latihan dalam solat jangan buat. Untuk latihan boleh ya? Okey. Kita sambung sekali, kita ulang. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Cuba try. Cantik. Masa kita sebut ghaibas, ghai kat sini lah, ra tebal, ya nipis, ada perubahan. Jadi jangan baca ghai, ra masih tebal. Dan bila jumpa ya kita senyum. Ghaibas, dah angin sin lama ghaibas samawati wal ard. Cuba try. Cantik. Terus wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Cantik. Kita ulang sekali lagi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Cantik. Dan kita lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut wa a'lamu ma jangan bunyi ma Arab sikit, ma. Tapi hati-hati jangan sampai terlebih Arab, nanti jadi pula. Tak nak ma, ma. Yang kedua, masa kita sebut tubadu, ingat tak macam mana cara nak bunyi qalqalah dengan lembut? Jadi kita tak perlu sebut tub. Yang kedua pertama jangan sebut tub, yang kedua jangan sebut tub, jangan sebut be. Dengan slow motion ikut saya, tu bedu, tu bedu. Dan qalqalah tak nak bunyi putus, jangan bunyi tu bedu, kita nak bunyi sambung, tu bedu. Dan seperti yang kita tahu, huruf qalqalah ada berapa? 5 baju dan kotak. Untuk huruf ba, jim dengan dal, kalau kita nak bunyikan qalqalah dia, gigi kita kena rapat. Contoh ba jadi apa? Be. Mesti bunyi be dengan nipis, be. Tak nak bunyi bo, mesti be. Jadi tu bedu. Okay, kita ulang sekali. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Cuba try. Cantik. Seterusnya tengok dekat kuntum. Dekat sini nun bertemu dengan huruf ta, betul? Betul, dekat sini dengung dia kategori dengung yang nipis. Jadi kita kena senyum sedikit. Tetapi dengung huruf ta, try sebut at. Masa kita sebut at, hujung lidah kita dekat mana? At. Dekat belakang gigi atas. Okay, sekarang try sebut kuntum. Okay, cuba feel. Masa kita sebut kun tadi tu, hujung lidah kita dekat mana? Kun, cuba feeling.
Okay, kalau kita sebut kun tadi, hujung lidah kita dekat belakang gigi atas, memang asal makhraj huruf ta di hujung lidah kita dekat belakang gigi atas, bunyinya kuntum, asalnya macam tu. Tetapi kalau kita buat lidah kita letak dekat belakang gigi atas, nanti kita akan dengar dengung bunyi nun yang sangat jelas. Sedangkan ikhfa hakiki, bunyi nun kena bunyi samar-samar. Jadi untuk 3 huruf terkecuali ta, dal dengan to, hujung lidah kita jangan letak belakang gigi atas, letak tengah-tengah gigi, antara gigi atas dengan bawah, dan jangan bagi kena apa-apa. Kita try ya. Kuntum, cuba try. Nampak bunyi akan bunyi sama-sama. Kita try sekali. Wa ma kuntum taktumun. Cantik. Terus, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Cantik, betul. Kita ulang sekali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Cantik, betul. Dan bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut wa idh qulna, huruf zal kita, macam mana makhraj huruf zal, lidah mesti keluar dekat tengah serta senyum sedikit, wa idh. Dan masa kita sebut wa idh ni, jangan tekan dengan kuat. Sebab huruf zal ni kita tak boleh bunyi dengan suara putus. Contoh yang kurang cantik kalau saya baca wa idh qulna, dia kena bunyi dengan suara hidup, kena bunyi sambung. Wa idh qulna, cuba try. Betul. Dan masa sebut qul, tengok mulut saya, masa kita sebut qul tu kita senyum sedikit, qulna. Jadi kalau kita sebut qul tu kita tak senyum sikit, nanti lam kita akan jadi bunyi berat. Contohnya qulna, nampak qul berat, qul, kita nak qul, buka mulut sikit, qulna. Cantik. Kita ulang sekali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Cantik. Okey, tengok dekat fasajadu. Try sebut huruf ja. Try sebut ja. Okey, ambil tapak tangan kita, letak betul-betul depan bibir kita. Ada rasa angin tak? Ja, ja. Ada tak? Macam ada sikit kan? Ke tak ada langsung? Ada sikit-sikit kan? Ada tak? Okey, siapa sebut huruf jim tadi, ja, ada rasa angin sikit-sikit, berarti ada something wrong dekat jim kita. Sebab huruf jim bukan huruf hamas, dia tak ada angin. Okey, perasan tak kenapa kita sebut huruf jim ada angin? Sebab contact point kita kurang tepat. Okey, tengok tangan saya. Bayangkan ini lidah. Makhraj huruf jim, lidah kena dekat langit-langit. Contoh, kalau kita pakai hujung lidah ni, hujung lidah kena dekat langit-langit, akan ada angin. Contoh ja, ja, akan ada angin. Sebab makhraj huruf jim tak pakai hujung lidah, tetapi pakai tengah lidah. Kita nak tengah lidah ni yang kena dekat langit-langit. Ja, beza ya. Kalau hujung lidah saya pakai ja, ja. Tak nak ja, kita nak ja, ja. Angin tak ada. Tapi jangan tebal, jangan jo. Senyum sikit, ja. Jadi fasajadu. Jim tu tak ada angin. Jangan sebut ja, ja. Kita try. Fasajadu illa iblis.
Okay, dan macam mana qalqalah ba jangan sebut ib, lembut i saja. Iblis. Cantik. Terus aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cantik, kita ulang. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut aba, dua-dua ni tak nak bunyi aba, nak aba. Yang kedua, masa kita sebut wastakbar, angin sin dekat sini nak lama dan hidup. Kurang cantik kalau saya baca aba wastak, angin sin tak nak bunyi putus, kita nak bunyi dia hidup. Jadi tahan dulu, aba wastakbara. Masa kita sebut tak, okay, angin kaf kat sini baru dia ada angin, tapi kena stop, kena putus sekejap. Maka masa kita sebut tak, kita senyum sedikit supaya angin kaf keluar dalam keadaan dia nipis. Kita try wastakbara. Cuba try. Angin kaf kena ada tak, kena ada bunyi ke. Jadi wastakbara. Betul. Kalau kita putus kejap cantik. Kalau kita baca wastakbara, itu tak fasih. Tak nak wastakbara, angin kaf tak boleh sambung, dia kena stop sekejap. Aba wastakbara. Cuba try. Betul, cantik. Kita ulang sekali. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cantik. Terus wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Cantik, kita ulang sekali. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita waqulna, nun dekat sini nak bunyi nipis, tak nak terpengaruh dengan qaf, tak nak bunyi waqulna. Waqulna. Yang kedua, masa sebut ya Adam, kat sini pun nipis. Ya dekat sini kita buat 4 harakat. Jadi waqulna ya Adam. Cuba try. Seterusnya masa kita sebut ya adamuskun, asin dekat tengah mulut saya, ya adamus. Masa kita sebut mus tu, kita senyum supaya angin sin kita keluar dalam keadaan dia nipis. Tapi ingat, bila saya kata senyum, jangan senyum banyak sangat, nanti mulut kita susah nak patah. Contohnya, jangan macam ya adamus, jangan banyak sangat, sikit je. Buka sikit supaya jadi nipis saja. Ya adamuskun. Cuba try. Jadi bila kita senyum tu automatik sin kita jadi lama sedikit. Okey. Kita ulang sekali. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Cantik, okey. Masa kita sebut zawjukal, setiap alif lam qamariyah dalam Al-Quran dia kena lama sedikit dan jelas. Jadi tak ada baca wa zawjukal jannah. Kal tu bagi lama sikit. Wa zawjukal jannah. Cuba try.
Cantik. Okey, masa berhenti dekat jannah, huruf ta kalau mati jadi huruf apa? Huruf ha simple kan. Jadi kena ada angin dia. Jannah. Cantik. Terus. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Cantik. Kita ulang sekali. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Cantik. Okey, sekarang cuba dengar. Saya baca ni ada salah ataupun tak ada, ready ya? Sekarang latihan mendengar. Cuba dengar saya baca. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada salah ke tak ada? Ada tak? Okay, saya ulang Perhatikan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada salah ke tak ada? Jawapannya salah dekat syi'. Kenapa? Hamzah ni bukan macam ain. Dia tak boleh bunyi hidup. Dia mesti putus betul-betul. Jadi kena baca haitsu syi'tuma. Tadi saya baca haitsu syi'tuma. Dia tak boleh macam tu. Dia kena suara kena putuskan betul-betul. Okey, ingat tak ada berapa huruf yang kena putus suara? Ada 6 ke 7? Siapa ingat? Jawapannya ada 8 Apa huruf dia? Ajidu, qatin, bakat. 8 huruf ni saja kalau mati atau baris sabdu kena putus. Jadi antaranya huruf hamzah. Jadi tak ada baca syi, kena baca syi. Tuma, boleh Okay, terus. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cantik. Okey, tengok dekat wala taqraba. Okey, qaf dekat sini ada hukum qalqalah, betul? Okey, dan qalqalah qaf ni dia agak mencabar sedikit. Jadi kat sini cara nak bunyikan tak perlu wala tak, jangan sebut tak. Bunyi pertama ta. Dan cara nak bunyi qalqalah qaf ni, okey, cuba try sebut qaf baris atas. Qa. Try sebut qa. Jangan muncul, jangan ko. Buka mulut biasa. Qa. Ini qaf. Cara nak bunyikan qala, kita sebut qaf yang sama macam tadi, cuma mulut tak buka. Cuba sebut huruf qaf, cuba sebut qa tapi mulut tak buka. Kita nak bunyi macam tadi. Jadi wala taqraba. Cuba try. Tapi ingat ta jangan terpengaruh dengan qaf. Jangan bunyi ta. Wala taqraba. Ya, cantik jangan sebut tak, ta saja. Kita ulang sekali. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Cantik terus. Fatakuna minadh dhalimin. Okay, cuba try sebut huruf va. Try sebut va. Masa kita sebut huruf va tadi, cuba feel lidah kita keluar tak? Try sebut va. Av. Lidah kita keluar ke tidak? Huruf va. Ini huruf va, bukan huruf zai, bukan huruf zal. Saya nak tanya huruf va. Masa kita sebut va tadi, lidah kena keluar ke tidak? Okay. Siapa sebut huruf va, lidah dia tak keluar, berarti bacaan dia bersalah. Kenapa? Huruf va lidah wajib keluar. Tengok mulut saya. Huruf va lidah keluar kat tepi sini dekat gigi taring, kanan atau kiri. Try sebut va. Va, lidah keluar dekat tepi. Va. Tapi ingat masa kita sebut huruf va, ingat lidah sahaja yang ke tepi. Kepala dengan bibir kita jangan pandai-pandai ke tepi. Tak nak bunyi va kan. Tahan kepala kita, tahan bibir kita, jangan bagi kita lidah saja. Va.
Disebabkan lidah keluar dekat tepi, orang luar tak nampak lidah kita, kita je tahu. Dha. Jadi kita try ya. Fatakuna minadh zalimin. Cuba try. Betul, cantik terus fa'azallahuma anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Cantik, kita ulang sekali. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Cantik. Masa kita fa'azallahu mash, angin shin kita lama dan cantik. Dan akan lebih kemah masa kita fa'akh. Kha dekat sini sama, angin kha tak boleh bunyi putus. Jadi tak boleh baca fa'akh raja. Mesti bunyi dengan hidup. Cara dia macam mana? Masuk sikit-sikit, jangan masuk sekaligus. Kita try. Fa'akh rajahuma. Cuba try. Angin kha tu kita nak bunyi sentiasa hidup. Jadi masuk sikit-sikit. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Cantik terus. Wa kunna bitu ba'dukum li ba'din adu. Cantik dah, lebih kemas masa kita sebut qulnah. Huruf ha tak boleh bunyi putus. Jadi tak boleh bunyi wa qulnah bitu. Kita nak bunyi hidup, masuk sikit-sikit. Wa qulnah bitu. Cuba try. Jadi sama macam kita baca Al-Fatihah. Kita tak baca kita masuk bunyikan dengan hidup. Masuk sikit-sikit. Ihdinas, nampak tak? Ihdinas sirah, boleh Okey, seterusnya. Masa kita sebut ba'dukum, ba dengan ain nipis, tak nak bunyi terpengaruh dengan dha. Jadi wa kunna bitu ba'dukum li ba'din adu. Masa kita berhenti dekat adu tu, saya nak tanya, masa kita berhenti dekat adu, bunyi du tu berapa harakat? Satu ke dua? Satu ke dua? Jawapannya dua tolak satu. Satu harakat. Sebab kat sini bukan mad asli. Setiap kali kalau kita nampak dalam Quran, waw dengan ya yang bersaudu kena ada sedikit tekan. Jadi kita baca li ba'din adu, kena tekan adu. Kalau kita baca biasa, kalau kita baca tanpa tekan, nanti dia akan jadi mad asli. Contohnya li ba'din adu, tak cantik. Perasan tak? Kalau Bilal baca masa salat Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi dekat situ kena tekan. Sebab ya kat situ ada sabdu. Jadi dia kena tekan, dia pendek. 'Alan nabi. Itu betul. Kalau kita baca 'alan nabi, dia kurang cantik. Okey terus. Kita habiskan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Cantik terus. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Cantik. Okey, tengok kalimatin, tanwin bertemu dengan huruf fa. Ingat tak macam mana cara dengung huruf fa? Mesti gigit bibir a bawah
Tengok saya. Kalimatin fataba alaih. Cuba try. Cantik. Terus. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, sadaqallahu. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.